Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu, 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 Allah. Allahu, Allah. Allahu, Allahu, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam keadaan dunia, kita menghabiskan masa kita khusyuk kepada masya Allah, dunia duniawi yang tidak akan membawa hasil yang berkekalan kepada kita. Allah menyediakan kita satu majlis yang mulia untuk kita khusyuk kepada Allah yang maha kekal, maha abadi. Amalan yang sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa munjina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberatkan mereka yang memberatkan tentang hubungan, tentang ikatan, tentang persahabatan, tentang ubudiyah, tentang satu ikatan kukuh kepada Allah. Allah sangat akan memberatkan orang yang memberatkan hubungan ini kepada Allah. Dan apa kaitan solat dengan hubungan? Apa kaitan solat dengan ikatan? Apa kaitan solat dengan talian handphone, talian segala-gala, talian electricity? Apa kaitan? Kita pergi ke bahasa Arab tentang solat, etimologi dia dan terminologi. Kita dah masuk ke makna, ilmu hikmat tentang solat, ilmu tentang solat, hikmah tentang solat, makna tentang solat, mafhum tentang solat, mendalam. Kita sebenarnya semua ni doktor PhD di dalam solatul khusyuk. Wallahi, itulah kedudukan kita yang manusia tidak akan kenal. Cukup Allah dan para malaikat kenal. Satu masa nanti kita semua akan dapat PhD solatun daimun. Tak boleh naik. Solatul mi'rajul lil mu'minin dah dapat 7 level sertifikat solatun daimun. Kita akan rasa, kita akan pasti dapat kalau kita berusaha di atas jalan ni, di atas ilmu ni. Man jadda wajada. Barang siapa mencari, pasti dia akan ditemukan oleh Allah apa yang dia mencari. Jadi dari segi terminologi, etimologi, solat, etimologi, terminologi, artinya talian, hubungan, ikatan. Jadi kita pergi solat tak dapat talian, mana solatnya?
Kita pergi solat, tak dapat hubung dengan Allah, berhubung dengan Allah, mana solatnya? Bahasa yang paling mudah dipahami, komunikasi. Kita pergi solat, tak dapat komunikasi dengan Allah, dua hala, mana solatnya? Kalau kita tak dapat ikatan pada Allah, mana solatnya? Okey, kalau nak tahu perkataan ni begitu popular di United Arab Emirates, ada satu telco yang paling popular, billion dollar company, nama dia Etisalat. ETI, kalau Google boleh nampak, Etisalat. Artinya engkau berhubung dengan siapa pun yang engkau nak dengan talian kami, seperti Maxis, Digi, U-Mobile, Celcom, dia seperti itu. Kata kami ni, kamu ada equipment, kami ada talian. Itulah nama dia solat. Jadi solat itu adalah talian. Solat itu adalah ikatan. Solat itu adalah hubungan. Solat itu adalah komunikasi. Kita akan belajar bahasa komunikasi ini di majlis akan datang, sebab bahasa ilmu itu sangat luas dan halus. Kita tak boleh berkomunikasi dengan Allah seperti kita berkomunikasi dengan manusia. Ada suara, ada bunyi, ada huruf. Tak ada. Allah latif. Kita boleh rasa. Kalau kita memperhalusi ke makam kalbu kita, dalam, memang kita boleh dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya frekuensi. Kalau kita buka 101.9, kita dapat Shah Alam. 91.5 kita dapat IKIM. Frekuensi kita tune sampai. Kalau kita pergi ke kalbu, nanometer dia 552, kita boleh dengar tasbihnya kalbu. Kalau dari segi saintifik, nanometer. Kalau kita pergi ke 700 plus, kita boleh dengar tasbih-tasbih daripada otak sel-sel kita. Waktu di madrasah sini, daging korban pernah bertasbih. Ramai orang dengar, pernah kita rekod tasbih. Keluar lafaz-lafaz tasbih. So itu di peringkat telinga saja Allah nak bukakanlah untuk meyakinkan kita bahawa seluruh makhluk bertasbih. Kamu berzikir, mereka bertasbih. Kamu berzikir, mereka bertasbih. Aku dengarkan kamu untuk meyakinkan ayatku dalam Quran bahawa yusabbihullahu ma fis samawati wal ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Segala-galanya dalam bumi dan langit bertasbih. Allah nak yakinkan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi itu Allah. Allah akan memberatkan kita dari orang lain. Aku nak beratkan mereka ni. Aku nak beratkan kedudukan mereka. Aku nak muliakan mereka. Allah nak utamakan mereka, beratkan mereka dari orang-orang lain, sebab mereka beratkan hubungan denganku. Mereka memberatkan talian kepadaku. Mereka memberatkan ikatan kepada aku. Aku sayang mereka ni, aku sayang mereka ni. Dan Allah bersyukur. Ini yang tak faham. Allah Maha Syakur. Syakur. Kenapa Allah bersyukur? Kerana kamu melawan musuhku. Musuhku dalam diri kamu. Aku tak boleh bunuh dia. Aku takkan bunuh dia. Aku nak kamu bunuh dia. Kamu jihad. Kamu jangan bunuh dia dengan pisau, nanti bunuh diri. Aku nak kamu jihad. Hancurkan mereka. Hancur sehancur-hancurnya. Macam mana tu ya? Jadi ada 3 musuh utama. Jadi Allah bersyukur kepada ahli la ilaha illallah, ahli syahadah. Dan sebesar-besar jihad waktu salat. Sebesar-besar jihad waktu salat. Kita tahu betapa solat itu diberatkan
kerana kita kurang jihad. Jadi ada bab dalam salatul khusyuk, al-jihadu fi salat. Kamilus salat, kamilnya salat, mukammalnya salat bila ada sepenuh jihad dari semua aspek, ya. Okey, itu Allah. Begitu Allah sanjung, Allah mulia, Allah sanjung, Allah mulia, Allah terima kasih, Allah sayang, Allah berterima kasih, Allah bersyukur kepada mereka ni kerana mengalahkan musuh dalam solat, solat bukan di luar. Solat subuh bermula jihad yang paling besar di dunia ni. Solat subuh boleh tinggalkan segala-galanya 5 minit je untuk Allah. Aku nak Allah dulu, kemudian cerita pasal yang lain. Jihad yang paling besar. Kedua, Rasulullah pula, bagaimana Rasulullah melayan kita. Rasulullah gembira sebab Rasulullah nakkan kita, nak hadapkan kita, bawa kita bertemu Allah, bersolat jemaah. Tak ada solat jemaah. Tak ada solat jemaah secara zahir. Qiyam, rukuk dengan sujud secara zahir tak ada. Semua dengan solatun daimun. Semua dengan as-salatu mi'raju lil mu'minin. Jadi Nabi suka pada kita, sayang pada kita. Nabi bangga. Inilah kumpulan yang aku nak bawa dari zaman Rasulullah sampai ke yaumul kiamah. Aku nak bawa mereka. Aku bangga nak hadapkan mereka di sisi Allah Subhanahu. Ulaikal mukarrabun, ulaikal mukarrabun wa yashhadunal mukarrabun illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang kecuali yang dipilih adalah orang-orang yang menyaksi bi ilm, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, dan mereka bersaksi dengan hak dan mereka mengetahui apa yang disaksikan mereka di dalam solat. Okey. Jadi Nabi gembira. Nabi nakkan kita nak bawa hadapkan kepada Allah. Sebab Nabi seronok ada jemaah. Jemaah yang seiring dengan jiwa baginda. Jemaah yang selaras mempraktikkan salatul daimun dari dalam. Kalau kalian tahu betapa pentingnya solatun daimun di kalangan para awliya Allah ni, mereka tak ada cerita lain dah. Solatun daimun sahaja. Solatun daimun sahaja. Jadi tahu tak tahu, sedar tak sedar, kita semua di dalam diri kita sudah bermula. Solatun daimun sudah bermula. Hanya tak ada ilmu. Bila dapat ilmu, ya Allah, ini solatun daimun. Saya dah rasa dah. Ilmu tak ada. Dalam solat ada qiyam, ada rukuk, ada sujud. Mana qiyam dalamnya ni? Apa makna qiyam dalam? Apa rukuk dalam? Apa sujud dalamnya? Jadi solat sebenarnya bermula dari dalam. Jadi 13 tahun awal tak ada perintah solat, tapi solatun daimun sudah berjalan. Itu sebab tengok surah Mudassir, surah Muzammil, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada bab-bab yang mewajibkan Nabi bersolat daripada wahyu pertama, ya. Kita kena faham solat itu adalah solatun daimun. Makna barang siapa tidak solat kepada Allah dari dalamnya, rohnya, rohaninya, kalbunya tidak menyerah, solat itu menyerah. Tak menyerah dari dalam, susah, berat dia menyerah kepada Allah dari luaran. Dalaman dahulu baru luaran. Benih dahulu baru jadi buah. Benih dahulu baru jadi pokok, baru jadi dahan, baru jadi batang, baru jadi jutaan-jutaan daun, urat, segala-galanya. Okey. Baik. Nabi gembira. Nabi tengok kumpulan ni, Nabi gembira. Walaupun dia dapat hadir satu hari saja majlis seperti ini, dia dah belajar ilmu, dia seronok, dia nak tambahkan ilmu ni. Nabi gembira, Nabi cukup gembira. Amin. Itu yang kita minta, keredaan Allah dan keredaan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tolong mulai hari ini sampai mati jangan lupa doa ni. Sebelum solat, dalam solat, sesudah solat. Ya Allah, berikan aku kelazatan dalam solatku, ya Allah. Berikan aku kemanisan di dalam solat ni, ya Allah. Ya Allah, berikan aku kelazatan, kemanisan, kenikmatan dalam solat. Ini tiga-tiga ada hadis. Tapi bukan seperti yang saya cakap tadi, ada tambahan. Sebab kita belum terbuka ilmu tu, jadi saya tak nak bawa doa hadis tu. Macam mana? Tak apalah, saya bagi tahu doa tu senang aja. Allahumma inni, Allah sesungguhnya, inni as'aluka, aku memohon darimu, lazzatan, nazaratan, ila wajhika azim. Aku memohon darimu untuk kelazatan untuk memandang wajah sucimu di dalam solat. Nanti kita baca, wajah pun tak kenal, menjadi berat. Syaitan datang kacau kita. Jadi awliya Allah, guru-guru kita, dia suruh minta dulu ni, minta dulu ni. Ya Allah, berikan aku kelazatan, kemanisan, kenikmatan dalam solat, ya Allah. Kalau kamu tak minta, kata awliya Allah, diri dalam kamu akan melipat gandakan kelazatan dengan masya Allah. Duit, harta, projek, makan, minum, segala yang berkaitan dengan duniawi, habis. Allah putuskan solat seperti itu, Allah tak mau ada hubungan. Allah tak mau ada hubungan. Jadi mau tak mau, kita wajib berdoa, memohon tidak putus. Setiap rakaat doa itu hajat, permohonan. Hajat, memohon. Sebenarnya doa itu tidak menepati sepenuhnya hadis Nabi. Hadis Nabi adalah Allahumma inni as'aluka. Nanti kita belajar ilmu ni secara mendalam. Allahumma inni as'aluka lazzatan nawaratan ila wajhika, ya Allah. Habis tu Nabi sambung, wa as'aluka, dan saya memohon, inni wa Allahumma inni as'aluka syauq tu keinginan yang sangat-sangat, yang tak boleh dipisahkan, tak boleh pisah. Syauq ila liqa'ika, kepada liqahmu. Dua-dua ni kita tahu lagi, ilmunya pun belum ada, rasanya pun belum ada, nikmat pembukaan belum ada. Jadi syaitan nak buka doa tu dulu. Tapi untuk permulaan, doa dengan ni, ya Allah, berikanlah aku kelazatan dalam ibadat ni, kenikmatan, kemanisan, kenikmatan. Allah takkan bagi walaupun kita doa, kerana Allah mau kita berilmu. Contoh, ibu dengan anak. Anak dah lapar, nak susu. Ibu susu, cari botol, dia tahu botol tu ada belakang dia. Cari botol, anak tu pun round satu. Oh, dia juga ni botol. Dah jumpa botol. Okey, tengok. Bukan ibu tak boleh, tak. Dia tak nak dia jadi malas, dia tak, otak tidak berkembang. Diajarnya step by step sampai dia berilmu. Kemudian lain kali tak, dia lapar, dia tahu mana nak cari botol, nah, serah. Jadi dia belajar banyak pengajaran dalam satu peristiwa, ya. Inilah cara Allah suka mengajar kita. Berilmu. Jadi kalau saya doa ni, bagaimana Allah kabul? Senang aja. Kalau dengan doa ni Allah bukakan kelazatan, kemanisan, kenikmatan dalam ibadat solat, munafik yang paling dapat besar. Sebab di Madinah
Rasulullah jadi imam, 80% saf depan munafik. 20% kenapa orang tolak-tolak? Orang mukmin datang dia tolak. Ruh alai. Kita keluar kau, keluar, aku nak depan dulu. Jadi orang mukmin lemah lembut, dia tak nak cari gaduh. Tolong orang munafik di depan. 80% orang munafik di depan saf Nabi. Kononnya mereka nak jadi orang utama. Mereka akan dapat. Mereka merasa tidak, Allah tidak memberi. Mereka dapat kelazatan, kemanisan ibadat kerana dengan solat ni saya dapat syurga, saya dapat bidadari. Itu kemanisan tu. Itu semua kemanisan yang tidak akan dapat dicapai tanpa mengenal Allah, tanpa mencari Allah. Tanpa Allah redha, you tak akan dapat syurga. Tak boleh masuk syurga tanpa rahmat. Walaupun engkau ya Rasulullah, walaupun aku tak akan masuk syurga, walaupun aku pemilik syurga, Allah telah beri syurga tu pada aku tak boleh masuk tanpa rahmat Allah. Walaupun engkau, walaupun aku. Allah. Jadi orang munafik dah dapat. Jadi dengan doa ni apa Allah buat untuk kita ahli syahadah? Allah tahan kuasa iblis. Allah tahan sedikit sebanyak kuasa iblis mengganggu kita. Jadi kita dah mula rasa kekurangan gangguan. Allah tak kabul terus. Terus dapat nikmat. Lazatnya solat ni. Lazatnya solat ni, manisnya solat ni, nikmatnya solat ni, memang pun. Jadi ahli abid syaitan semua ibadah sebab dia tahu nak bandingkan subuh dengan syurga mana. Dia tahu. Terus Allah bagi nikmat, Allah bagi kunci nikmat. Ingat tak hadis, barang siapa berudu dengan sempurna, dengan khusyuk dan membaca doa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, Allah buka 8 pintu syurga. Ingat tak? Yakin ya hadis tu Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu baru habis sempurna khusyuk solat, wudu yang khusyuk, wudu yang sempurna. Apa lagi nak sempurnakan? Nak taruh banyak-banyak air? Apa sempurna wudu ni? Kesempurnaan wudu ni apa? Air ke? Secara fizikal ke? Secara dalaman ke? Apa? Itu kena tahu. 8 pintu syurga dah dibuka. Syaitan dapat sedikit ilmu ni. Jadi dengan ilmu tu dia solat subuh, terbuka pintu kepada solat subuh, terbuka pintu kepada satu syurga. Zuhur terbuka pintu. Dia dapat kelazatan. Memang Allah bagi. Sebab dia dah ada ilmu. Itu sebab abid dia boleh beribadat kepada Allah 80 tahun, 100 tahun, 500 tahun, 700 tahun. Nabi Allah Daud berpuluh-puluh tahun beribadat. Nabi boleh ibadat sampai kaki bengkak kerana kemanisan. Tapi abid beribadat kepada Allah kerana mengenal kemanisan syurga. Syurga tu makhluk. Allah suruh kau beribadat, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin, ikhlas hanya kerana wajah suci Allah. Syurga tu semua pemberian Allah. Syurga mana Allah nak beri, tingkatan mana Allah nak beri, bukan soalan kita. Itu Allah yang bagi kita. Kita tak ada soal. Kita tidak ada soal tentang perihal syurga ya. Kita serah penuh kepada Allah. Jadi bila guna ilmu ni dia dapat kemanisan. Jadi dia solat tak berhenti sebab dia ada ilmu, mendapat kelazatan, kemanisan, kenikmatan dari solat demi solat. Ditingkatkan lagi solat. Kalau solat semalam 100 rakaat, besoknya 200 rakaat, 300. Macam tu meningkat sebab rasa kelazatan. Allah tak beri kita pada tu. Sebab kita tak ada, kita dalam solat kita tak ada kaitan kepada masih wallah. Kita dah nafi keluar semua, keluar. Kita dah masih wallah tu dah tak ada. Masih wallah tu
segala-gala termasuk selain dari Allah. Malaikat pun termasuk, malaikat yang menjaga syurga pun saya tak mau, nafi keluar, semua nafi keluar. Kunci syurga pun saya tak nak. Tak nak, saya nak Allah aja. Isbat Allah saja. Pemilik pencipta syurga saja. Saya nak pencipta syurga aja. Jadi Allah tak bagi kita secepat mungkin. Tak. Jadi apa Allah buat dengan doa tu, dengan usaha kita, peningkatan usaha kita, Allah tahan gangguan-gangguan duniawi. Dah mula rasa gangguan kurang. Dapat sedikit kelazatan, dapat sedikit kemanisan, dapat sedikit kenikmatan. Dan kita berilmu, Allah tambah. Allah tambah, Allah tambah sampai kita benar-benar merasai kelazatan dalam solat kita. Seperti doa Nabi SAW. Tapi kenal wajah dulu, sebab doa Nabi, Allahumma inni as'aluka, sesungguhnya saya memohon kelazatan memandang wajah sucimu. Wajah suci menjadi target utama. Kalau itu tidak dikenali, dari mana nak dapat kelazatan? Dari wajah syurga lah, wajah bidadari lah. Lagi satu, kita kena menginginkan bidadari. Solat ini ganjaran bidadari. Kenapa semangat kita naik? Semangat kita naik. Kita nak lelaki lah, kaum lelaki ya. Dan ya, mesti sebab Allah cipta hurun in ka amzalil lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Itulah balasan kepada solat kamu. Allah cipta bidadari daripada solat kalian. Syahadah Allah lah tu, semua tu ya. Jadi penuh ada harapan, baru bersemangat. Kalau tidak bertambah boring, sebab tak ada apa-apa pun. Manusia ni, nafs ni kan, dia nak habuan cepat. Dia nak habuan cepat. Nanti tunggu, Allah akan bagi habuan seperti kilat. Baru kita yakin solat ini adalah kejayaan fizikal, kejayaan duniawi. Saya fokus sampai saya dapat kejayaan ya. Okey. Kita masuk ke topik hari ini. Bab yang kita nak buka adalah fokus HQQ di tahap kalbu. Fokus kepada HQQ. HQQ itu short form untuk haul, kuah, kudrah di tahap kalbu. Bab ini untuk kita beramal. Ilmu tak cukup. Ilmu you kena duduk satu bab ni 40 hari sehingga kalbu terbuka. Tiap hari ilmu itu tapi berlainan dimensi. 40 hari tentang haulallah, quwwatullah, qudratullah. Haulallah, hari ini ayat ni, besok ayat tu, lusa ayat ni. Lagi satu minggu ayat ni dengan ayat ni. Lagi 2 minggu ayat ni dengan ayat ni dengan ayat ni. Lagi 40 hari ke-40 semua ayat dikumpulkan menjadi satu ayat qudratullah. Menguasai kalbu sepenuhnya dengan ilmu ni. Jadi yang kita sedang membincang pada hari ini adalah amalan. Terus direct, sedikit ilmu tetapi banyak kepada amalan. Ad-darsu harfun, sabda Nabi, ad-darsu harfun. Ad-dars, dars, belajarlah satu huruf. Ad-darsu, darsu madrasah, tadarrus. Ad-darsu harfun wa tukraru alfun. Kamu belajar satu huruf tentang ilmu Allah, beramal beribu-ribu kali. Okey. Jadi ilmu yang sedikit, sebenarnya sepatutnya ilmu yang banyak dibanjiri dalam kalbu. Ilmu tu muntah dan tumpah. Tumpah, muntah waktu rukuk. Ini fokus HQQ ni
fokus HQ, Q di tahap kalbu ni untuk kalbu je. Untuk kalbu je, bukan untuk sujud. Jangan apply HQQ dalam sujud, tak boleh, sebab makam berbeza. Di rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, 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 subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, 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 subhana rabbiyal a'la. Rukuk maha suci Allah yang agung dan puji-pujian. Rukuk, sujud maha suci Allah yang maha tinggi dan segala puji-pujian layak untukmu. Dalam rukuk pula subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah quwwatullah qudratullah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah quwwatullah qudratullah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah quwwatullah qudratullah, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah quwwatullah qudratullah, 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 subhana rabbiyal azimi, subhana rabbi. Bayangkan kita dalam ruku, tunduk kepala sedikit ke arah kalbu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah quwwatullah qudratullah, subhana.
Qudratullah. Di sini ada dua kalimah. Lafaz satu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Wajib dilafaz dengan bunyi suara tilawah tanpa mengganggu sahabat di kiri dan kanan. Makna ada suara tak mengganggu, tak cukup, tak mengganggu. Memperingatkan, imam memperingatkan, okey, tak boleh mengganggu. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi kena lafaz, kerana syirik kena gugur daripada lidah, mulut, bibir, semua ni kena gugur. Dan penyaksi menunggu, penyaksi kiri, kanan, depan, belakang, atas, seluruh keliling menunggu penyaksian berapa banyak dilafazkan dengan tasbih itu. Haulallah, quwwatullah, qudratullah, itu lafaz yang tidak ada bunyi, ingatan yang sentiasa berjalan tidak putus. Bermakna sebelum solat, datang sebelum solat zuhur 1000 kali dah sebut, 10,000 kali dah sebut. Tulis tangan, haulallah, quwwatullah, qudratullah, bukan mulut, haulallah, tulis, kerja dia menulis, type, haulallah, quwwatullah, haulallah, buat lagu, pandai-pandai buat lagu, haulallah, quwwatullah, qudratullah, haulallah, dalam lagu terhibur, haulallah, quwwatullah, qudratullah. Apa lagi kerja? Buat kilang di roti, buat haulallah. Dah hidup, datang solat, terbuka. Jadi ada dua kalimah. Satu kalimah wajib dilafaz, didengar, disaksi. Dan lafaz itu wajib bergabung. Apa yang dilafazkan dalam kalimat tasbih dan tahmid, mengagungkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, wajib dibuktikan dengan penyaksian kalbu, haulallah, quwwatullah, qudratullah. Akhir sekali, Allah qadir, Allah muqtadir. Last. Kalau ada masa, tak ada tak apa, you dah tahu haul Allah punya, haul al-qadir, al-muqtadir punya, haulallah, quwwatullah, qudratullah, Allah al-qadir, Allah muqtadir. Ini tak boleh stop. Ingatan ini tak boleh stop. Ini pula tak perlu lafaz di pasar, di mana-mana, tak ada. Ada tasbih lain. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullah. Ada lafaz. Lepas solat subhanallah, 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 ada lafaz. Itu lafaz untuk dilafazkan dalam rukuk. Kemudian ini je dalam ni kena hidup. Sekali subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah, quwwatullah, qudratullah. Pegang ke arah dada, jadi pemperingatkan, wajib ada haulallah, quwwatullah, qudratullah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah, quwwatullah, qudratullah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah, quwwatullah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah, quwwatullah, qudratullah, 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 subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, haulallah, quwwatullah, qudratullah. Lepas amal ni, dapat ilmu ni minggu lepas, ada sahabat kata benarlah setengah jam pun boleh rukuk kalau tidak punya sakit. Kita dengar satu sahabat, dia kata seronok, nak buat berapa lama pun seronok. Baru kita tahu subhanallah, ini rahsia Nabi rukuk. Seronok, lazat, manis. Bismillah. Itu satu tahap. Haulallah, quwwatullah, baru berlafaz. Ini you akan rasa betul-betul haulallah. Nak tahu, ada seorang jemaah jantung dia mati tapi hidup. Dah bangun tidur, rasa dah mati, betul dah mati.
Sampai dipanggil Dr. Khadijah pergi. Subhanallah. Itulah ilmu ni dapat dirasai. Benar betul Allah yang menguasai hidup 100%. Ini iman. Ini iman. Iman bukan lafaz, iman itu dalaman. Ma waqara fil qalb. Al-imanu la tamanna. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu ma waqar. Sesuatu yang telah terikat di dalam darah daging kamu, tidak boleh berpisah. Iman itu tak boleh berpisah. Dalam tu ada sahabat dia nak kongsikan macam mana dia lafazkan ni dengan dua kalimah, satu lafaz, satu tanpa lafaz, menjadi seronok. Kata dia, bismillah. Bismillah. Dialah ya Allah, sampai bila Seperti kita amalkan untuk Thailand yang amalkan, habis itu baru Allah buat setelah lepas kata subhanallah wa bihamdi Allah subhanallah wa bihamdi buat Allah subhanallah wa bihamdi Allah subhanallah wa bihamdi Allah tadi subhanallah wa bihamdi Allah tadi. Bacalah berapa lama pun, kalau kita subhanallah belum kan, lama pun kita takkan belum. Mana kalau kita solat bersama nafs, mesti penat, mesti berat, mesti bosan, mesti beban, mesti lenguh, mesti penat. Kalau kita bersama Allah, Allah yang rukukkan engkau, jaga engkau, tangan, semua Allah, boleh penat, boleh bosan. Tengok, boleh rasa dah Allah bersamaku, Allah bersamaku, seronok solat. Tengok, jadi rasa seronok nak berlama ya. Jadi kita boleh buat dua keadaan. Tadi saudara Makno kata, saya buat subhana rabbiyal azimi haulallah, subhana rabbiyal azimi quwwatullah, boleh. Atau subhana rabbiyal azimi haulallah quwwatullah qudratullah, Allah qadir, Allah muqtadir, tak apa. Sekalipun cukup Allah qadir muqtadir, las. Tapi nak sebut satu-satu cukup, atau nak sebut satu je. Dalam 5 tasbih tu, 7 tasbih tu, 9 tasbih tu, saya nak sebut satu je, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi haulallah. Saya nak dibukakan dulu haul daya Allah ni. Itu je sepanjang terbuka. Nak amalkan selafaz atau dua kalimah atau 3. Itu terpulang apa yang you amalkan sebelum datang solat. Saya lihat mana-mana haulallah, 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 haulallah. Atau saya amalkan sebelum solat tadi haulallah, quwwatullah, quwwatullah. Amalkan apa yang diamalkan sebelum solat. Itu yang akan datang dalam solat. Ada siapa nak kongsikan sama seperti saudara? Kalau tak ada nak kongsikan, tak apa, dalam grup muzakarah kongsikan. Kita semua akan dapat semangat. Kita akan dapat ilmu. Saya boleh buka daripada satu testimoni ni banyak pengalaman. Macam mana seronok nak sebut, tak lenguh, tak sakit, seronok. Memang awal tu jihad tu ada. Itulah kita perlu perang dengan musuh-musuh Allah yang tak mau kita tunduk pada Allah, rukuk pada Allah, sujud pada Allah. Ada siapa lagi seorang nak kongsikan pengalaman? Kita nak beramal. Ilmu dapat sedikit, amal berbanyak-banyak. Bismillah. Wanita. Yang pentingnya jangan tinggal di mana-mana, lihat gerak-geri, dia hidup, kalbu hidup. Kadang-kadang kita fikir ya, ilmu ni ilmu Allah, ilmu awliya Allah, pembukaannya satu saat je, satu saat. Pembukaan kalbu dan mata hati satu saat. Kenapa ya?
Dah ulang-ulang kali Syekh bagi, kami dah ulang, tak terbuka. Sebab kita tidak mengikuti jejak Rasul, perintah Rasul. Perintah Rasul, jejak Rasul, cara Nabi dan para sahabat mukmin beramal ni. Ilmu dah ada, cara nak beramal tidak tahu. Itu kan kami amal. Ya, itu cara beramal. Cara bermula nak beramal ni. Jawapan dia ada dalam Sahih Bukhari. Hadis pertama. Siapa ingat hadis pertama Sahih Bukhari? Innamal a'malu, segala-gala amalan kamu, ini amalan ni bergantung pada niat. Niat panjang 1 jam saya perlu. Ui, begitu banyak niat. Iya. Begitu banyak niat. Jadi kita tangguhkan untuk belajar niat dulu. Biar kita naik gunung dengan cara yang susah. Nanti bila dah kaya, kita naik helikopter, naik ke atas. Atau suruh buat eskalator, zup, tak penat. Naik Everest pun, Gunung Kinabalu pun tak penat. Eskalator, relax lagi, boleh tidur lagi. Kan tidur terjatuh sekarang susah. Ya, okey. Jadi biar kita kerja penat dulu. Sikit-sikit. Guru-guru kita tak akan penatkan kita lama sangat. Takut akhir zaman mereka susah nak rasa kelazatan, kemanisan, kenikmatan. Cepat-cepat akan diberi. Ya, tunggu kita sabar saja. Jadi kembali kepada niat. Bila ada niat, tengok macam mana semuanya jalan. Ilmu dah ada. Cara nak start, kunci tak ada. Niat tu kunci. Kunci tu niat. Jalan kunci, roda jalan, kereta jalan, badan jalan, manusia pun berjalan. Semua berjalan. Sampai destinasi. Niat. Okey. Jadi cara amalan tu kita dah bagi tahu ada 3 cara. Sama ada membaca subhana rabbiyal alimi wa bihamdi haulallah, atau haulallah quwwatullah, atau subhana rabbiyal alimi wa bihamdi haulallah quwwatullah qudratullah. Akhir subhana rabbiyal alimi wa bihamdi haulallah quwwatullah qudratullah. Semua milik Allah Al-Qadir, Allah Al-Muqtadir. Dah. Bangkit, lepas tu sujud. Sujud belum lagi dibuka, ada bab yang khas untuk ni. Kita buka waktu sujud. Kita buka nanti subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sekarang kita kembali kepada lafaz tu, subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bi subhana. Lafaz tu pun mengandungi banyak kepahaman, pengertian yang wajib kita kenal. Kalau nak merasai, kalau tak nak merasai saja nak sebut, tak apa. Baca translation dia pun dah cukup. Maha suci Rabbku yang maha agung, dan kerana kesucian dia, kemahaagungan dia, aku memujinya sepenuh-penuhnya. Dan masa tu kita sedang memuji makhluk yang lain dalam kalbu. Tidak diterima oleh Allah. Kerana lafaz makna tu kita tidak fahami, tidak kita nikmati. Saya nak tanya satu saya akhiri. Kita nampak keluar daripada madrasah ni, kita nampak satu manusia 1000 kaki tinggi. Kaki dia 500, badan dia 500 kaki, kepala dia berapa kaki ya? Lebih kurang 100 kaki. 100, 500, 500.
Tuan pandang dia, apa you cakap, apa lafaz. Kalau kita seorang mukmin, apa keluar daripada mulut? Saja, apa terus akan keluar? Masya Allah. Lagi? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Masya Allah. Lagi? La ilaha illallah. Okey, tak apa. Auzubillah. Allah yang cipta. Siapa boleh cipta manusia 1000 kaki? Baru bangkit dari kubur. Rupanya dia tak mati. 10,000 tahun dia pergi tanam, dia masih hidup, masih bernafas, baru keluar. Dia punya nafas tu boleh tahan lama. Baru keluar dia bangkit. Wow, akan berlaku. Tulang-tulang akan berjalan di atas bumi. Ya'juj Ma'juj akan memenuhi. Setiap seorang akan ada 10,000 tentera Ya'juj Ma'juj. Setiap seorang. Ya'juj Ma'juj. Dajjal punya kuncu. Tak apa. Masih tak tepat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di mana Allah Maha Besar yang wajib dilafazkan? Di mana Subhanallah wajib dilafazkan? Alhamdulillah. Tengok, masih tak tepat. Masya Allah. Ada exclamatory phrases dia yang tepat kena. Allah nak kita tepat sebab ilmu. Okey, dia tak ada haul. Macam mana? Tak ada haul illa billah. Masalah dia bila kita daripada qiyam ke rukuk, subhanallah, maha suci Allah, ada pencemaran. Tolong buka mata. Ada pencemaran, ada pengotoran, ada kezaliman. Suci, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Semua ada ayat Quran. Pengotoran, pencemaran, pengkhianatan, kesyirikan, zalim kesyirikan, banyak berlaku. Jadi wajib disucikan. Sucikan Allah. Saya sebut Allah jadi suci. Wrong conception. Salah pahaman. Betulkan kepahaman, baru betul sahih. Betulkan lidah kamu, sabda Nabi, dengan membetulkan fikiran kamu. Betulkan fikiran kamu, luruskan hati kamu. Luruskan hati kamu, luruskan ilmu kamu. Tauhid. Kena faham hadis Nabi ni. Okey, jadi itu pun kita tak faham ya. Saya nak terangkan apa yang berlaku dekat rukuk ni. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tu sebab Nabi boleh lockdown 2 jam 3 jam. Seronok. Siapa tak buat di sini, dia boleh dapat lockdown one to one dengan Allah di akhirat. Itulah azab, itulah neraka. Walaupun masuk syurga, dalamnya azab selama-lamanya. Tak dapat jumpa Maha Pencipta. Dapat jumpa cahaya. Seperti di dunia ni, Allah wujud, Allah ada. Di mana wujudnya, di mana Allah, tak tahu. Ada lebih penting, benda yang lebih penting nak dikenali. Jadi alhamdulillah kita nak hidupkan. Sekali lagi saya peringatkan, amal sebelum datang solat, setiap sesuatu gerak-geri yang dilihat secara tersembunyi dalam diri, mula dengan nafas. Cukup ini amal dulu ni. Allah,
Kuatullah. Kudratullah. 1 minit 3 nafas cukup. Allah tak susahkan kita nak 30 kali nak sebut, 3000 kali nak sebut. Tak ada. Pada Allah 1 minit you sebut 3 kali, 3 kali itu sama seperti 3000 kali. Allahu Akbar. Sebab kau sebut 3000 kali, belum tentu kau fokus, belum tentu kau ada talian. Kau saja sebut sebab nak banyak angka, nak banyak kononnya. 3 kali mantap. 3 kali. Haulallah. Bukan dengan mulut, tolong. Mulut lalai. Mulut sebut sesuatu, kalbu ingatan fikir sesuatu. Haulallah. Kuatullah.